Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muzanos Everything That You Never Knows. Okay, so macam korang dah baca kat title, macam korang dah baca lah dekat depan sebelum korang buka video ni. Macam hari ni Muza akan buat konten lain sikit, iaitu Muza nak share sikit some scary experience lah, ataupun horror experience, mana yang Muza ni yang betul true story yang mana Muza alami sendiri. So Muza akan cerita dekat korang. Seram tak seram tu terpulang atas korang lah untuk apa orang kata memberi pandangan ataupun pendapat di atas cerita-cerita Muza ni. Okey, sebelum tu Muza nak minta maaf lah kalau video ni dia punya kualiti kurang, sebab Muza tak cukup lighting sebenarnya dalam bilik ni. Tak tahu pergi mana lampu lighting Muza. Okey, tak apa, tapi Muza akan terus je cerita dekat korang. Okey, cerita ni sebenarnya bermula ataupun cerita ni waktu Muza form 2 tak silap. Cerita ni Muza nak ceritakan waktu Muza form 2 tu, Muza ada join satu pertandingan. Macam Muza ni waktu sekolah dulu aktif lah dengan apa Koko kan, dengan aktiviti-aktiviti Koko, contohnya pengucapan awam, pidato, debat, semualah tentang pertandingan macam tu. Jadi waktu tu Muza form 2, Muza join satu pertandingan bahasa lah, peringkat negeri. So bila peringkat negeri ni, kita orang kena pergilah dekat sekolah tuan rumah tu. Tapi nak diceritanya, pada waktu tu sekolah tu dia punya asrama dah full. Maksudnya kita orang ni peserta datang lambat sebab jauh lah ke tempat tuan rumah tu. Jadi full. Jadi dia punya pengurusan tu, AJK tu kata tak boleh nak duduk kat asrama, kena duduk dekat bilik sakit lah, kita orang punya kontijen daerah ni. Jadi bila fikir-fikir balik, guru pengiring kita orang tu macam tak selesa kan nak duduk dalam bilik sakit. Maksudnya ada lelaki, ada perempuan lagi kontijen kita orang tu. Jadi guru pengiring kita orang tu ambil keputusan untuk tinggal kat luar. That's mean kita orang tinggal dekat homestay dekat kawasan sekitar sekolah tu lah. Jadi bila kita orang pindah dekat homestay tu, dekat situlah bermulanya kisah-kisah seram. Okey, kita orang start sampai dekat sekolah tu dalam pukul 5 macam tu. Jadi bila dah siap-siap semua cari homestay semua, kita orang start check in. Guru pengirim pun kita orang call lah owner homestay tu dan tanya boleh tak masuk, semua dah on. Jadi kita orang masuk dalam nak dekat maghrib dah macam tu, pukul 6 macam tu. Jadi masuklah rumah tu. Kira besar lah, dalam 4 bilik kita orang tinggal sekali dalam rumah tu. Jadi aku dengan member aku ni dapatlah satu bilik ni. Jadi kita orang guna bilik tu. Kan dah dekat maghrib, so kita orang penat sangat. Kita orang mandi-mandi semua, kemudian nak solat maghrib. Bila nak solat maghrib itulah startnya cerita-cerita seram. Maksudnya startnya ada benda-benda gangguan lah. Okey, kita orang solat maghrib. Okey, waktu solat maghrib tu kita orang solat berjemaah lah. Aku dengan kawan aku ni solat berjemaah dalam bilik tu. So aku makmum, kawan aku imam. Jadi waktu tu dekat tepi bilik kita orang tu, dekat tepi katil, dekat pintu tu, kita orang ni letaklah baju plastik kotor. Maksudnya plastik kotor, plastik kita orang letak baju kotor dalam tu, kita orang ikat. Aku ingat lagi plastik tu warna merah, time tu aku letak kat tepi. Jadi bila kita orang solat, bila kawan aku ni start baca Al-Fatihah, start baca solat tu, aku macam terdengar plastik tu tau. Dia lain tau, dengar plastik yang ditiup kipas dengan plastik yang macam ada sound sendiri. And then lepas tu waktu tengah aku solat tu, jujur kata dah memang tak khusyuk dah time tu. Hati pun dah mula rasa lain, dah mula rasa takut. Sebab plastik tu mustahil lah bunyi dia ditiup kipas bunyi yang sekuat tu. Sebab dalam tu kan ada baju berat. So memang macam agak mustahil. Kemudian aku biar je terus solat. Masuk je rakaat kedua, tiba-tiba plastik tu kita boleh macam aku kan dah start mula tak khusyuk. Jadi anak mata aku mula berkeliaran. Jadi bila sisi plastik tu duduk, aku nampak lah dekat hujung anak mata. Bila aku terpandang macam tu kan, plastik tu dia boleh macam melompat. Ini atas korang lah nak percaya tak, tapi ni memang betul pengalaman aku. Aku betul-betul nampak plastik tu bergerak daripada tempat dia duduk. Dia macam sak gitu 2 kali naik bulu muka aku. Lepas pada aku terlihat benda tu, terus aku bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tamatkan solat. Lepas tu kawan aku macam biasa je. Lepas kawan aku siap solat benda, dia tanya, Muza kenapa? Lepas tu aku kata, plastik ni tadi bergerak. Lepas tu kawan aku katalah, tadi kan plastik ni tepi pintu tu, memang dah nak sampai dekat katil tempat kita nak solat tu. Jadi kita macam Allahu Akbar, memang pelik sangat time tu. Memang kita orang
takut lah. Lepas tu macam mana tu aku pun apa lagi, aku bawa keluarkan baju kotor aku tu, plastik tu aku buang. So baju kotor tu aku biar je dekat situ, nanti aku masukkan dalam beg je. Lepas pada tu kita orang ceritalah dekat guru kita orang, dekat guru pengiring lah. Lepas tu dia kata biasalah rumah yang dah lama tinggal, rumah yang lama orang tak masuk, memang macam tu lah gangguan dia. Tapi bukan tu saja sebenarnya gangguan dia. Lepas kita orang solat semua tu, lepas kita orang cakap benda tu, kita orang pergilah keluar makan dekat kedai dekat je dengan homestay tempat kita orang duduk tu. Kita orang keluar makan. Lepas kita orang keluar makan tu, kita orang balik lah dalam pukul 10 macam tu. Kita orang balik and then nak tidur sebab besoknya dah start pertandingan. So kita orang tidur. Dalam waktu tidur tu kita orang macam ada dengar something tau. Ada dengar something. Maksudnya dalam rumah tu lah, macam ada orang berjalan macam tu, padahal semua orang dah tidur. Kemudian memang tidur waktu tu, tidur yang tak lena lah. Tidur yang macam, tahu tak, tidur yang dalam keadaan seram sejuk. Kita dia lain tau. Tidur dalam keadaan takut dengan tidur dalam keadaan kita rasa seram sejuk. Tidur dalam keadaan takut tu macam biasalah, orang takut gelap semua. Tapi tidur dalam keadaan seram sejuk ni, dia macam satu peluh keluar, peluh tu dalam keadaan sejuk, dan kita punya ni meremang je macam tu. Dia lain rasa dia. Berbeza dengan tidur yang kita memang tidur takut, macam kita imagine. Ni kita tak imagine tapi dia merasa macam tu. Macam tu. Korang faham sendiri lah. Kalau korang ada pengalaman mungkin korang faham kot. And then dalam tu macam tu, time tu aku mimpi yang bukan-bukan, mimpi yang seram. So aku macam kata dekat homestay ni mesti ada something wrong. So lepas pada tu aku baca doa semua. And then besoknya tu kita orang pergilah pertandingan. Pergi pertandingan tu nak dijadikan kisahnya lah, kisah selanjutnya. Kita pergi pertandingan. Pertandingan tu sehari je. Lepas pada pertandingan tu kita orang terus balik. So kita orang kemas barang pagi tu, bawa masuk dalam kereta. Okay, yang peliknya ada satu barang ni macam hilang lah. Aku tak ingat power bank aku ke ataupun songkok aku. Power bank aku ke ataupun songkok aku. Aku rasa dua-dua. Songkok aku dengan power bank aku macam tertinggal tau. Tertinggal dekat rumah tu. Jadi bila dah dalam kereta semua, dah sampai dah dekat tempat sekolah tu, aku macam teringat, aku tak pakai songkok, macam mana aku nak pertandingan nanti. Lepas tu power bank aku, cakaplah dekat cikgu aku kata, cikgu, saya punya songkok dengan power bank tertinggal dekat homestay. Lepas tu cikgu aku pun bebel lah kan sebab tinggal. And then cikgu aku ni call owner nak kunci kan semua tu, pergi check tak ada songkok dan power bank tu. Sebab apa, owner tu kata dia tak bersihkan lagi rumah tu sebab kita keluar. Maksudnya kita keluar, kita tinggal kunci kat situ. Maksudnya time call owner tu pun, owner tu kata ambil je kunci dekat mana letak tadi. So nak kata kalau owner tu ambil, mustahil lah. Sebab yelah, dia pun sendiri kata rumah dia jauh daripada situ. So macam kita macam tak beranggapan yang owner tu ambil. Nak buat apa ambil power bank dengan songkok je pun. Kalau dia nak ambil pun ambil power bank je lah. Songkok tu nak buat apa kan. Lepas tu kita jumpa cikgu aku kata, sure ke tertinggal dekat rumah ni? Lepas tu aku kata sure. Dia kata sebab songkok aku jenis songkok yang tinggi, memang jelas lah nak nampak. So tiba tengok cari tak ada. Memang tak ada dalam bilik aku, ruang tamu tak ada. Lepas tu aku kata biar je lah cikgu, dia kata. Lepas tu kita orang pergi je lah pertandingan tu. Sebab dah lewat dah pertandingan tu pun nak start dah. Lepas tu kita semua pertandingan tu, bila semua kita nak balik tu, dia punya owner tu call. Dia kata aku punya songkok dengan power bank tu sebenarnya ada je atas meja ruang tamu tu. So aku dengan cikgu aku pelik. Kita dah cari, dah semua cari. Sebab yelah kita dalam keadaan terdesak, memang akan cari sungguh-sungguh. Sebab songkok tu dia jadi macam satu penting je lah untuk markah persembahan kan, supaya nampak kemas. So kita macam mustahil lah kalau kita cari dalam keadaan yang cuai kan. Kita memang cari sungguh-sungguh. Sedangkan dia kata memang atas tu je, atas meja ruang tamu, memang akan nampak lah, masuk-masuk pun dah nampak. Tapi dia macam terhijab lah. Tu je lah jadi ceritanya. So pada aku tu memang satu pengalaman yang menakjubkan lah waktu aku form 2, waktu aku dekat tahun 2 time tu. Jadi itulah ceritanya, pengalaman yang aku nak ceritakan dekat korang. Dia nampak macam tak seram, tapi biasanya kalau kita mengalami ni, dia akan tahu rasa dia macam mana. Tapi aku rasa yang paling seram time plastik tu bergerak. Kau tak, plastik tu dia ada pakaian kotor dan berat, macam mana dia boleh bergerak melompat macam tu, faham tak?
Kalau plastik yang bergerak di tolak angin itu biasa. Tapi masalahnya plastik tu dalam tu ada pakaian. Maksudnya pakaian tu berat dengan seluar dan baju kita. Walaupun sepasang tapi still plastik tu bergerak dan angin tak mampu nak tolak plastik tersebut. Angin kipas tak akan mampu. So dia memang bergerak. 1, 2. Dan tu pun aku pun dah batal dah solat. Aku tengok plastik tu tak tahu nak cakap apa. Jadi itu sajalah pengalaman aku bercerita untuk korang untuk video kali ni. So kalau korang rasa macam aku ni sebenarnya banyak pengalaman dengan cerita-cerita seram ni mengikut aku punya pengalaman peribadi lah. So kalau korang macam nak dengar lagi cerita-cerita daripada aku walaupun tak berapa nak seram tapi korang nak dengar juga, boleh saja komen, DM dekat TikTok semualah, ikut korang lah nak pergi kat mana. Tapi yang paling penting jangan lupa untuk subscribe, like and share aku punya YouTube ni serta follow juga social media Muza, and then dekat situ kita boleh jadi friends dan juga boleh support Muza. Thank you korang yang mana dah support, and jangan lupa untuk terus subscribe dan turn on kan button notification supaya bila Muza buat video korang dapat tahu yang Muza dah post video tersebut. Okay, so bye bye, jumpa dalam next content.